Bermohon sembah berhajat, hajat berasal kayangan puri. Hamba puteri imbas berempat, turun bermalam serata. Menurut Kamus Progresif Inggeris Melayu 1973, kanon membawa maksud ukuran umum yang menentukan nilai sesuatu. Chris Beldick 2018 mendefinisikan kanon dalam kesusastraan kebangsaan adalah sebuah badan penulisan utama yang telah diluluskan oleh pengkritik-pengkritik atau autologis dan dianggap sesuai untuk kajian akademik. Profesor Madya, Dr. Norazimah binti Zakaria mempunyai kepakaran dalam bidang kesusastraan Melayu. Beliau dilahirkan pada 8 Ogos 1979 dan berasal dari Maran, Pahang. Latar belakang pendidikan beliau ialah Ijazah Sarjana Muda Kesusastraan Melayu dan Bahasa Melayu, Ijazah Sarjana Sastra Kesusastraan Melayu di Universiti Sains Malaysia. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran dalam Ijazah Doktor Falsafah di Universiti Malaya pada tahun 2011. Selain buku ilmiah kanon Melayu, beliau juga sangat giat dalam menghasilkan sajak, cerpen dan puisi. Antara pencapaian yang telah beliau peroleh ialah terpilih sebagai ikon seni dan budaya dalam Akhbar Sinar Harian 2017. Sijil Penghargaan Kementerian Pelajaran Malaysia Peringkat Kebangsaan 2014, Pingat Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau juga merupakan pensyarah dalam bidang kesusastraan Melayu tradisional di Jabatan Bahasa dan Kesusastraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Buku ilmiah teks kanon Melayu ini diterbitkan dan dicetak di Malaysia oleh penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, manakala buku ini dicetak oleh UKM Cetak, UKM Holding, Sdn Bhd. Kanon merujuk kepada teks sejarah Melayu yang dianggap sebagai model kepada penulisan genre annal atau silsilah. Sejarah Melayu dilihat sebagai teks yang memberi jaminan kepada kesahihan kebenaran. Pengarang tradisi adalah seorang penyalin dan penterjemah kerana dia boleh menyadur, merombak dan menyesuaikan sesebuah karya yang asli supaya menjadi karya yang lebih menarik berdasarkan cita rasanya dan mengikut kepada budaya yang melahirkannya. Buku kanon Melayu ini juga menyentuh berkaitan peranan pengarang sebagai dagang yang mengulang kembali teks kanon, iaitu sejarah Melayu bagi menghasilkan hikayat Melayu dilihat mempunyai fungsi yang tertentu. Buku ini merupakan hasil penyelidikan Profesor Madya Dr. Norazimah binti Zakaria dalam bidang kepengarangan kesusastraan Melayu tradisional. Penyelidikan ini merupakan kajian untuk tesis Ijazah Doktor Falsafah Pengajian Melayu Universiti Malaya. Bab 1. Dalam bab 1, penulis lebih banyak menerangkan tentang konsep-konsep dan juga istilah yang penuh makna. Contohnya, dagang bermaksud orang yang berasal dari tempat lain atau luar negeri dan ianya merujuk kepada orang yang berniaga, saudagar atau pegawai yang bertugas di negeri orang. Selain itu, penulis juga menghuraikan tentang konsep pastiche yang merupakan tema, motif, babak, episod, plot dan image yang diulang semula atau dijalinkan dalam sesebuah teks tanpa membuat apa-apa perubahan ataupun pindahan. Dalam pada itu juga, penulis juga memberi keterangan terhadap istilah pengarang tradisi. Pengarang tradisi ialah seorang penyalin, penterjemah kerana boleh menyadur, merombak serta menyesuaikan sesebuah karya asli supaya menjadi karya yang lebih menarik mengikut cita rasanya dan budaya. Dalam bab 1 juga,
Penulis menerangkan bahawa teks kanun merupakan model kepada penulisan-penulisan lain dan kedudukannya berada di tengah-tengah atau di pusat sistem sastra Melayu. Ringkasan bab 2. Penulis lebih menceritakan tentang sejarah Melayu tradisional. Menurutnya, sejarah Melayu tradisional harus sentiasa menjadi cermin kepada cermin atau kanun. Karya seperti ini biasanya mempunyai beberapa ciri keistimewaan tertentu yang mampu menarik pengarang-pengarang lain untuk mencontohi kaedah penulisannya, meniru gaya bahasa atau memetik isi kandungannya. Sebagai contoh, sejarah Melayu telah dikarang oleh Tun Sri Lanang. Tun Sri Lanang lahir dari keturunan bendahara Melaka dan Johor. Tun Sri Lanang menyalin dan menyambungkan kisah sejarah Melayu 76 tahun. Kemudian ia membuat banyak perubahan besar daripada naskah pertama mula ditulis di Melaka. Tujuannya paling terkemuka adalah untuk melukiskan keagungan Raja Melayu keturunan dari Melaka. Dalam bahagian 2 ini juga kita dapat melihat tentang keagungan dan kebesaran kerajaan Melaka, di mana penulis teks kanun ini menceritakan bahawa negeri Melaka merupakan kuasa yang terbesar pada suatu ketika dahulu. Penulis juga ada menerangkan tentang ideologi politik dari dalam teks ini melalui wa'adat legenda yang telah dikaji oleh penulis. Beliau juga menerangkan mitos dan legenda ada fungsi yang tersendiri. Dalam bab ini, penulis mengatakan bahawa hikayat Melayu merupakan teks cermin kepada sejarah Melayu dan sesebuah karya adab. Ianya memberikan panduan tentang tingkah laku dan moral manusia, berakhlak murni dan kepribadian mulia. Teks dapat memberikan faedah antaranya sebagai pengajaran, hikmah atau didaktik tersembunyi dalam peristiwa dan kejadian sejarah. Tambahan lagi, dalam bahagian ini, penulis menegaskan kepada pengarang bahawa pengarang perlu mementingkan adab kepengarangan bagi menjaga teks yang bakal ditulis. Antara adab yang perlu dilakukan ialah merujuk kepada nenek moyang. Pengarang perlu merujuk terdahulu cerita berkenaan daripada nenek moyang dan tidak boleh sesuka hati memutar belitkan cerita dahulu kala kerana dikhawatiri dapat menjejaskan ceritanya. Dalam bab ini juga, penulis menegaskan bahawa pengarang hikayat Melayu perlu mementingkan adab kepengarangan dalam memberi sintesis dalam teksnya. Sebagai genre sintesis, unsur-unsur seperti mitos, legenda dan dongeng turut mempunyai fungsi yang tersendiri dalam hikayat Melayu. Secara keseluruhannya, adalah jelas bahawa hikayat Melayu adalah sebuah genre sintesis yang baik kerana terkandung di dalamnya pengawalan politik yang menggunakan idea Hindu, tuntutan moral Islam yang mana jelas menggunakan idea Islam dan telah disintesiskan sebagai menjelaskan adab raja dan genealogi raja-rajanya yang penuh dengan kedaulatan. Dalam bab 4 pula, penulis menceritakan mengenai ruang lingkup penulisan hikayat Melayu. Ianya mengandungi kepentingan penulisan. Siapakah menulis hikayat Melayu yang pertama? Penulis hikayat Melayu yang pertama ialah Tengku Said dan ianya jelas dinyatakan di dalam hikayat Melayu. Bahagian ini juga memberitahu kepada kita tentang bilakah teks ini dikarang dengan asbab tertentu. Selain itu, bahagian ini juga menjelaskan tentang tema di dalam hikayat Melayu dan hubungannya dengan teks kanun. Tema merupakan dikatakan sebagai buah fikiran atau idea. Justru, tema ialah gagasan yang sangat penting dan menjadi keutamaan pengarang dalam sesebuah teks. Bahagian ini menguraikan aspek kepengarangan hikayat Melayu. Walaupun fungsi sastra sebagai pendidik, mengajar, memberi hiburan dan mempunyai semangat, tetapi ianya mempunyai kolektif. Namun kita juga perlu melihat bukan sahaja kepada fungsinya, tetapi turut melihat kewajaran pengarang menulis kembali cerita-cerita tradisi berdasarkan beberapa faktor yang perlu diambil kira. Umpamanya, kita perlu melihat adakah tradisinya ataupun membuang nilai yang sedia ada. Oleh itu, hikayat Melayu adalah sebuah teks yang masih lagi berada dalam sistem konversi masyarakatnya kerana beberapa perkara seperti mana telah dibincangkan. Dalam bahagian terakhir di dalam buku teks kanun Melayu ini, penulis menceritakan tentang nilai sesebuah genre adab. Dalam hikayat Melayu, pengarang yang mengulang semula teks dilihat sebagai pengulangan dalam bentuk pastiche. Kewujudan teks kanun Melayu dalam cermin kepada cermin dilihat sebagai sesuatu pancaran imej yang terus dan langsung dari teks sejarah Melayu itu sendiri.
Karya sastra bukan sahaja menjadi dokumen masyarakat tetapi turut menjadi cermin kepada cermin. Dalam arti kata lain, teks hikayat Melayu turut menjadi teks cermin kepada sejarah Melayu. Sebagai pengarang teks sastra, seorang pengarang dilihat mempunyai ideologi dan falsafah yang tersendiri apabila merakamkan sumbernya. Buku Kanon Melayu karya Profesor Madya Dr. Norazimah binti Zakaria amat sesuai dibaca oleh pelajar tingkatan 6, pelajar peringkat universiti dan khalayak umum yang ingin mengetahui secara mendalam tentang sastra sejarah. Pembacaan secara teliti dapat memberikan kesan kepada pembaca untuk mendalami apakah yang ingin disampaikan oleh penulis. Buku ilmiah ini juga sesuai dijadikan sumber bacaan dalam mencari maklumat dan membuat sesuatu kajian. Diharapkan buku ini dapat menyumbang dalam menyemarakkan lagi perkembangan dunia kesusastraan Melayu tanah air.